Menjelang hari-hari terakhir sebelum deployment suatu agenda imunisasi terbesar, kalau tidak pun di peringkat Malaysia, bahkan sebenarnya seluruh dunia, vaksin untuk mengatasi penularan COVID-19 ini sudah mula menampakkan hasilnya, telah pun dilaksanakan di beberapa buah negara, dan ada pro dan kontranya apabila kita dapat mendapat pengajaran dan melihat petunjuk daripada pengamalan pelaksanaan COVID ataupun vaksinasi ini di negara-negara lain. Dan ini kiranya tempoh yang sangat penting kepada dua kementerian utama, iaitu Kementerian Kesihatan dan juga MOSTI, untuk memberikan liputan maklumat yang menyeluruh hingga ke akar umbi tentang kepentingan dan juga keberkesanan efikasi vaksin ini dan apa manfaatnya. Untuk tujuan itu, anda sedang menyaksikan ini secara live di TV1 dan juga di berita RTM FB Live kami. Anda boleh menggunakan platform FB, Facebook itu untuk bertanyakan persoalan kalau ada kemusykilan. Tapi ini bukan debat soal anti vaksin. Itu perlu satu jam yang lain. Itu cerita yang lain. Ini khusus berkaitan tentang agenda vaksinasi COVID-19 ini. Ada banyak pengeluarnya, produsernya yang kita akan pelajari di dalam kesempatan ini sekitar 57 minit yang berbaki ini. Untuk tujuan perbincangan ini juga kami bakal membuka talian 0322829841. Ada suspense sikit. Siapa tetamu kita pada malam ini? Tetamu adalah merupakan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, iaitu Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad Amzad Hashim. Assalamualaikum. Yang Berhormat. Waalaikumsalam. Ya, saya bayangkan ini MOSTI ini tengah kalau nak konsert tu dia tengah hype tu, bersiap sedia untuk deployment. Ya, betul. Kita mempunyai tempoh lagi 1 bulan menjelang hujung Februari. Okay. Jadi kita harap dalam tempoh itu kita dapat mempersiapkan keseluruhan aspek bagi membolehkan ini operasi besar-besaran ni, ya, betul. Melibatkan ramai yang akan dilaksanakan mulai insya-Allah hujung Februari. Atas personal interest selalu saja digambarkan hujung Februari, tapi tidak pernah disebutkan tarikhnya yang tepat itu. Apa pertimbangannya? Ketibaan vaksin itu? Kita menjangkakan kita akan terima batch pertama vaksin jenis Pfizer sebanyak 1 juta dos. Kalau ikut jadual penghantarannya adalah hujung bulan Februari. Jadi hari itu kita mungkin tak pasti dari segi kita terima hujung Februari bila kita boleh mulakan proses vaksinasi, kerana tertakluk kepada kelulusan NPRA. NPRA ini adalah badan kawal selia untuk perubatan di Malaysia, National Pharmaceutical Regulatory Agency. Jadi selagi tak ada lampu hijau daripada NPRA, kita tidak akan benarkan vaksin ini dicucuk kepada rakyat kita. Jadi seperti mana yang telah diketahui, NPRA telah mengeluarkan kelulusan interim bagi membolehkan proses ini dilakukan. Jadi kita tunggu lagi, kita terima. Bila kita terima, semua in place dan kita boleh mulakan secepat yang mungkin. Apa angkubahnya? Sebab tadi cepat atau lambatnya lampu hijau itu, apa yang menjadi pertimbangan NPRA? Sebab kepada rakyat, kita cuma nampak vaksin sampai dan kita boleh dapat. Tetapi tadi YB mengatakan kena tunggu lampu hijau NPRA. Apa angkubah yang akan menentukan cepat atau lambatnya lampu hijau itu? Vaksin itu sendiri. Yang penting adalah vaksin itu sendiri. Vaksin itu mestilah menepati 3 kriteria yang utama sebelum boleh diterima bagi tujuan untuk menangani, memberi perlindungan berkait dengan COVID-19 ini. Dalam hal ini, NPRA khususnya yang berada di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia menetapkan 3 faktor yang menjadi paling penting dari segi penerimaan vaksin itu. Pertama, dari segi efikasi, keberkesanan. Jadi vaksin itu mestilah berkesan. Kita tak mahu beli ataupun jab cucuk rakyat kita sesuatu yang tidak berkesan. Kita tidak mahu menggunakan wang rakyat begitu banyak untuk satu mobilisasi yang besar, melibatkan rakyat, jentera kerajaan, tetapi vaksin itu tidak berkesan. Jadi perkara utama adalah faktor efikasi. Vaksin itu mesti mencapai matlamat menghasilkan perlindungan seperti mana yang kita kendaki. Yang kedua, dari segi selamat. Vaksin itu mesti selamat. Kita tidak mahu
vaksin yang dikenakan kepada rakyat menyebabkan berlaku kesan sampingan yang serius. Semua orang tahu dari segi apa-apa mana-mana proses vaksinasi dia ada kesan sampingannya. Kesan sampingan minor bila kita cocok, kita rasa sakit. Kena jarum memanglah sakit. Lebam. Ada setengah-setengahnya kerana psikologi barangkali terkejut sampai demam-demam kan. Kemudian dia takut sebab cucuk tu bukan sebab vaksin. Kalau saya tengok video daripada saya tengok elsewhere seluruh dunia ada yang sampai pegang besi takut kena cucuk. Jadi ada yang demam. Kemudian ada barangkali bergantung kepada individu yang berkenaan. Setengah-setengahnya mungkin mengalami kesan sampingan seperti rasa loya, nak muntah dan tapi ini adalah kesan sampingan yang biasa. Anak-anak kecil kita pun proses imunisasi dia akan kadang-kadang dia ada yang demam satu hari dan itu adalah kesan sampingan yang biasa. Yang kita tidak mahu adalah kesan sampingan yang memudaratkan, mengancam keselamatan nyawa dan kesihatan jangka panjang rakyat kita sendiri. Jadi faktor utama adalah segi keselamatan. Maknanya dari segi kalau ada pun kesan sampingan ia tidak memudaratkan, memberi kesan jangka panjang. Dan yang ketiga adalah dari segi stability. Ia perlu stabil. Kita tak mahu vaksin tu masa kita beli dia okey, tetapi oleh kerana masalah handling dan sebagainya dia tak lama kemudian dia hilang keberkesanannya, dia mesti boleh bertahan untuk tempoh masa yang lama dari segi dan berkesanan, tak merosakkan dari segi keberkesanan dan juga keselamatannya. Jadi itulah yang akan ditentukan oleh NPRA. Ini yang ditentukan oleh NPRA. Dan di dalam proses melaksanakan ini, NPRA Malaysia ni alhamdulillah adalah antara, kadang-kadang orang kata cerewet Malaysia ni, tetapi siapa yang berani kata kita cerewet? Apa yang salahnya? Dialah orang duk banding. Apa ni NPRA, apa ni masih lagi belum bagi kelulusan. Di negara lain dah banyak bagi kelulusan kecemasan dan sebagainya. Dalam hal berkait dengan keselamatan nyawa, kesihatan rakyat kita, kita tak berkompromi. Jadi NPRA kita menjalankan penyelidikan, meneliti segala data-data klinikal sehingga berpuas hati yang ia boleh digunakan untuk rakyat negara kita. Jadi ini masih lagi gambaran asas. Ada banyak saja tadi ingin saja saya buat cuplikannya untuk soalan-soalan lanjut, tapi saya juga mengajak kalau anda ingin berinteraksi, bertanyakan kemusykilan. Kita tak mau bincang anti vaksin, itu panjang, itu 1 jam lain. YB kena datang semula kita debat tentang anti vaksin ini. Tetapi ini kesempatannya untuk anda merungkai kemusykilan tentang vaksin ini. 0322829841 dan juga boleh menggunakan Facebook di Facebook Live Berita RTM. InsyaAllah sempat nanti kami akan mencuplik pandangan-pandangan dan juga persoalan itu. YB cerita sedikit tentang first batch ini hujung bulan 2 ni yang akan tiba ni. Ini Pfizer katanya. Ya, Pfizer. Ini kita Pfizer antara yang pertama yang kita tanda tangani perjanjian. Dan Pfizer juga sebenarnya adalah antara yang pertama sebenarnya mendapat kelulusan daripada pelbagai negara untuk kegunaan di Amerika. Tak salah saya dia mendapat kelulusan di lebih daripada 40 negara. Dan selain daripada itu ada juga yang jenis Moderna dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama dari segi efikasi yang setakat yang ada di dalam laporan yang kita terima penyelidikan kita, Pfizer mempunyai kadar efikasi 95% yang dianggap antara yang terbaik lah. Bukan antara yang terbaik sebenarnya. Jadi Malaysia yang pertamanya kita permulaannya yang kita tanda tangani perjanjian adalah dengan Pfizer. Dan kita cuba sebenarnya supaya beroleh lebih cepat dari segi penghantaran. Tetapi seperti mana pernah diumumkan oleh jawatankuasa jaminan akses kepada vaksin sebelum ini, beberapa penjelasan yang ditanya mengapa Malaysia ni lambat berbanding dengan negara-negara lain yang dah dikatakan telah memulakan proses itu. Sebenarnya selain daripada isu berkait dengan NPRA tadi, termasuk juga dari segi kuantiti yang kita beli ini sebenarnya berbanding dengan orang lain beli banyak. Orang lain beli dalam jumlah berbilion dos. 100 kita ni untuk Pfizer ni dalam untuk 20%. 20% sebelum ni dan 20% populasi. 20% populasi dan insya-Allah berdasarkan kepada
efikasi perkembangan yang terkini, kita jangkakan kita akan tambah lagi menjadi 39%. Kita cuba dapatkan yang terbaik. Soal perdebatan cepat atau lambat ini, saya kira yang berhormat Menteri Mosti KJ telah pun memberikan, ada pautannya saya baca di Twitter itu, anda boleh baca alasan mengapa. Kerana orang membandingkan Indonesia, Singapura, dan saya rasa itu Indonesia apa ni? Indonesia adalah lapang ujian klinikal untuk Sinovac. Itu memang tapak dia buat uji kaji. Dia tapak uji kaji. Orang tanya pula kenapa Malaysia tak diterima sebagai tapak uji kaji. Kita pernah sekitar Jun dulu, antara inisiatif kita menawarkan supaya Malaysia mana-mana yang calon vaksin yang sudah sampai ke fasa kedua dan mahu ke fasa ketiga, kita tawarkan supaya dibuat di Malaysia. Tetapi pada waktu itu Malaysia antara negara yang paling berjaya dari segi menangani COVID-19, menyebabkan kita tak ada banyak kes. Jadi WHO tak mahu jadikan kita tapak uji kaji? Dia bukan WHO. Syarikat yang Pfizer yang tak mahu. Syarikat yang berkenaan lah. Bukan, saya tak sebut Pfizer ke apa ke. Syarikat yang mengeluarkan vaksin ini, membuat kajian berkait dengan vaksin, dia tidak mendapati bahawa Malaysia negara yang baik untuk dibuat uji kaji kerana tidak ada banyak kes di Malaysia ketika itu. Walau bagaimanapun, seperti mana yang diketahui, Malaysia pun insya-Allah kita pun mahu supaya ada vaksin yang berasaskan kepada ujian klinikal terhadap rakyat kita. Jadi kerana itu ada satu calon vaksin yang sedang kita pertimbangkan dan dalam proses untuk dibuat ujian klinikal di Malaysia. Kita belum lagi buat ujian klinikal Malaysia. Di Malaysia saya sangka sudah dilakukan. Untuk Pfizer. Untuk Pfizer tak perlu. Belum sebab melalui data klinikal yang ada, dia tidak ada masalah. Yang kita dah terima ni yang dah tak ada masalah dah. YB tadi bercakap soal first batch itu 1 juta. Tapi 1 juta. Maknanya ketibaan vaksin ini nanti akan datang secara berperingkat. Dia akan datang secara berperingkat. Batch pertama sebanyak 1 juta, kemudian batch kedua di dalam sukuan kedua lebih kurang tak salah saya dah 1.7, dan sebahagian besarnya pada sukuan ketiga dan sukuan keempat. Itu untuk Pfizer. Dan begitu juga kebanyakan daripada vaksin lain yang kita telah umumkan. Setakat ini yang kita telah umumkan Pfizer sebanyak 20%, dan kita juga telah umumkan AstraZeneca. 10% kita peroleh secara direct, kita berunding secara direct dengan AstraZeneca, dan 10% lagi kita dapatkan melalui fasiliti COVAX. COVAX ini satu fasiliti yang membolehkan pembelian secara pukal untuk negara-negara yang dianggap negara yang tak mampu nak berunding sendiri. Jadi pada waktu itu Malaysia mengambil langkah yang selamat supaya kita tidak ketinggalan. Jadi kita ada kaki jugalah kat situ. Jadi melalui fasiliti COVAX kita mempunyai option untuk pilih sama ada yang ditentukan oleh COVAX ataupun option untuk kita pilih vaksin mana yang ada dalam COVAX. Jadi kita pilih AstraZeneca. AstraZeneca adalah satu pilihan yang sangat popular juga di seluruh dunia. Kerana AstraZeneca pun adalah satu vaksin yang baik. Jadi untuk AstraZeneca kita ada 20%. Dan selain daripada itu semalam telah diumumkan bahawa untuk lagi berapa peratus ni, untuk 18.4% lagi. Juta dos, 18.4 juta dos lagi daripada jenis Sinovac dan juga dari jenis Sputnik 5. Sinovac ni China. Sedang dikongsikan sekarang ni saya kira maklumat butiran. Sputnik 5 Russia, Gamaleya, kemudian Sinovac daripada China. Yang ni kita telah tamatkan perjanjian kemarin. Pemain kita Pharmaniaga dan Dua Pharma ini juga terlibat sama di dalam proses ini, dan katanya sasarannya untuk melibatkan 100% populasi. Sedangkan kita selalu, rakyat umumnya bercakap soal 70% immunity herd, tetapi kita bersiap sedia untuk 100% ini. Mohon penjelasan. Ini adalah strategi kita. Setengah-setengah negara menyiapkan jumlah dos vaksin sehingga 500% persediaan kepada dari segi tempahan. Kerana di dalam proses ini terdapat risiko-risiko yang banyak, antara lain risiko berkait dengan penghilangan. Sebahagian barangkali risiko berkait dengan kelulusan yang kita tentukan mesti diperolehi. Sebahagian daripada misalnya yang berlaku baru-baru ni, kebakaran besar di India melibatkan sebuah kilang
pengeluar vaksin, itu boleh berlaku di mana-mana. Jadi kerana itu kita tidak mahu ada sebarang risiko yang menjejaskan pelan imunisasi kita bagi mencapai 70 sekurang-kurangnya 70% herd immunity. Yang disaran, yang kita tetapkan di dalam jawatankuasa akses kepada jaminan kepada vaksin ini, iaitu 70% untuk mencapai herd immunity, imuniti berkelompok. Maksudnya selagi kita tak capai imuniti berkelompok ni, daya usaha kita untuk mengekang penularan ini mungkin terganggu. Ya, anda sedang mengikuti perbincangan ini secara langsung, boleh juga berinteraksi bertanyakan tentang proses vaksinasi ini yang dijangkakan akan bermula menjelang akhir Februari dan mungkin juga mula dilaksanakan bergantung kepada kelulusan NPRA mungkin di awal Mac. Jadi nak tahu nama terlibat tak terlibat, main sejahtera tak main sejahtera, anda boleh bertanya di talian 0322829841 sejurus. Kami berjeda seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Ya. Kita dah mengeluarkan satu dasar awam berkenaan BDR. BDR sekarang ini dibenarkan atas dua keadaan. Satunya diarahkan oleh kerajaan. Ini contohnya macam PKP bila mana kerajaan arahkan, kita diarahkan untuk bekerja dari rumah. Yang keduanya atas arahan ataupun kelulusan ketua jabatan. Ini contohnya macam pada musim banjir, kalau pejabat dia terjejas oleh banjir, dia ketua jabatan boleh mengarahkan semua bekerja dari rumah. Jadi ini tidak timbul sebelum ini. Sebelum ini kita tak ada istilah bekerja di rumah. Jadi dengan keadaan COVID ini, dia telah membuka satu dimensi yang baru, satu pembaharuan, satu norma yang kita kena amalkan. Kita perlu bekerja dan kita dibenarkan atau kita dibolehkan untuk bekerja dari rumah. Secara langsung bicara naratif pada malam ini berbincang tentang vaksin COVID-19 dan kesiapsiagaan kita bagi menangani batch pertama yang dijangkakan akan sampai menjelang akhir Februari nanti. Dan menjawab persoalan ini dan juga memberikan suluhan terhadap topik ini adalah Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad Amzad Hashim, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Kita tahu dia ada co-chairmanship di antara MOSTI dan juga KKM ini. Saya janjikan bahawa talian dibuka. Saya kira ini kesempatannya untuk anda berinteraksi, bertanyakan tentang kemusykilan. Cik Abdullah, kalau tak salah saya, Cik Abdullah Osman ada di talian pada waktu ini. Silakan Cik Abdullah, ringkas dan padat kepada YB. Cik Abdullah. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam Cik Abdullah. Ada nak tanya, kerana hujung Februari ini vaksin akan sampai dan dijangkakan 3,000 sukarelawan akan itulah diberikan tu. Jadi macam mana, apakah syarat-syaratnya sukarelawan ini, ada tentang kesehatannya dan umurnya dan sebagainya. Dan lagi satu, ada tak kesan sampingan dan juga terjamin tak kalau apa ni diberikan insurans dan sebagainya. Terima kasih Encik Abdullah. Ya, terima kasih Cik Abdullah. Bagi apa ni yang disebut tadi adalah berkait dengan calon vaksin yang sekarang berada pada fasa kedua. Sukarelawan. Apa ni vaksin yang agak yang bagus, yang telah dinilai oleh apa ni Kementerian dalam proses penilaian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana kita menawarkan supaya ujian klinikal fasa ketiga boleh dibuat di dalam Malaysia. Jadi banyak kelebihannya lah. Jadi kerana itu kita mempelawa kepada rakyat Malaysia yang berminat untuk menjadi sukarelawan. Dia ada kriteria dia. Jadi saya nak mengulas tentang kriteria dia ni. Ini adalah di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi apa ni yang saya sarankan kepada Cik Abdullah supaya hubungi Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin apa ni selepas ini kita boleh bagikan secara spesifik lah tentang kelebihan-kelebihan untuk menjadi sukarelawan dan sudah tentulah ada kelebihannya. Jadi dan vaksin ini adalah bila vaksin generasi kedua biasanya dia lebih baik lah. Dia lebih baik generasi kedua. Itu saja yang saya boleh cakap.
Kerana saya sebutkan tadi kita ada dua co-chairmanship pengurusi bersama iaitu KKM dan MOSTI. Kita bersama Timbalan Menteri MOSTI waktu ini. Mungkin Faizawati boleh bantu kalau ada pautan yang nanti di hujung siaran di mana hotline-nya KKM itu kalau ada yang bersedia. Kalau ada kita akan cuba bantu kepada Encik Abdullah. Soalan kedua tadi ada juga ditanya soal ada side effect tak? Ada kesan sampingan tak? Ini soalan yang popular, ramai nak tahu ni, dia nak dengar daripada Timbalan Menteri sendiri. Itulah tujuan apa ni ujian itu. Ujian klinikal fasa 3 antara lain untuk mengenal pasti kesan sampingan. Tetapi sudah tentulah apa ni vaksin, calon vaksin yang diterima oleh kerajaan Malaysia untuk dibuat ujian klinikal di dalam negara kita, kita telah pastikan bahawa insya-Allah segala aspek berkait dengan kemungkinan kesan sampingan yang memudaratkan tu tak ada. Yang penting adalah efikasi yang kita mahu capai daripada ujian klinikal ini. Saya rasa ini kesempatan yang baik YB kerana ada banyak misinformation dalam kalangan masyarakat. YB gambarkan tadi yang tular, pegang besi, pitam lepas kena cucuk. Jadi ini yang digambarkan sebagai kesan sampingan. Saya membaca banyak tentang ini. Saya rasa ini kesempatan yang harus kita ambil nak menjelaskan apa isunya yang pitam apa semua yang viral ini. Itulah saya tengok ada satu ketika tu saya tengok ada satu video menunjukkan kononnya ada nurse itu apabila dicocok kemudian laporan yang dikeluarkan oleh media dalam bahasa Inggeris ditulis apa ni pass out. Jadi orang kita ni kadang-kadang bila pass out ni dia baca pass away. Jadi sedangkan tak sampai pass out pengsan, pass away mati. Pass away mati. Jadi tularlah apa dia yang duk cakap kata jururawat yang berkenaan telah mati. Sedangkan apa ni tidak sampai setengah jam selepas itu jururawat ini sedar daripada pengsan dan memaklumkan dia memang ada masalah rupanya. Setiap kali berdepan dengan jarum dia akan pengsan. Jadi fobia tentang jarum bukan kesan sampingan vaksin. Itu berkait dengan kesan fobia tentang jarum. Dan fobia tentang jarum ni saya rasa kita keliling kita pun ramai di kalangan kita yang fobia tentang jarum ini. Jadi apa ini adalah perkara biasa. Jadi sebenarnya jarum zaman dulu masa kita sekolah dulu dengan sekarang ni saya pun dia tak macam dulu. Sekarang ni tak seperti dahulu. Dia tak perlu ditakuti. Tapi kalau berlaku pun saya kira sudah tentulah ada SOP-nya di pusat imunisasi itu. Apa yang akan berlaku selepas jab yang dilakukan? Biasanya selepas daripada jab apa ni yang dilakukan kita akan ambil masa kita tempoh bertenang selama 15 minit untuk membolehkan apa ni pegawai-pegawai kesihatan memantau keadaan apa ni mereka yang menerima vaksin sekiranya tidak ada apa-apa tidak ada kesan yang dan dia akan dibenarkan pulang. Apa kemungkinan kesannya? Lawyer mungkin? Itu adalah perkara biasa. Lawyer ke apa ke itu perkara biasa. Mungkin sehari lepas tu mungkin demam, tetapi biasanya berdasarkan maklumat yang kita terima tak sampai 2 hari lepas tu dia okey dah, boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Ini yang menariknya kerana apa yang YB gambarkan ini adalah merupakan dapatan daripada pengalaman jutaan yang telah divaksin seluruh dunia. Ini kena kongsi. Ini kalau dahulu di awal dahulu mungkin semasa Disember pada waktu tu banyak daripada yang disebarkan melalui media adalah berasaskan kepada dapatan semasa ujian klinikal fasa 3. Misalnya Pfizer melaksanakan ujian klinikal fasa 3 melibatkan sampel seramai 44,000 orang menerima di seluruh dunia. Begitu juga yang jenis-jenis yang lain Sinovac dan sebagainya, Sputnik 5, ada yang 20,000, ada yang 30,000. Tetapi pada tarikh hari ini berapa ramai 57 negara yang telah melaksanakan vaksinasi. Dan kalau ikut data yang ada pada saya sehingga hari ini sebanyak 77 juta dos sudah pun disuntik. Bukan 770,000, bukan 7.7 juta. 77 juta dos telah disuntik kepada manusia seluruh dunia. Dengan purata setiap hari pada kadar 3.5 juta dos satu hari. Jadi kita kalau ada masalah yang besar berkait ini sudah tentu satu dunia dah tahu hari ini. Jadi ini NPRA yang akan NPRA di dalam proses ini berhubung dengan kesemua pengeluar vaksin dan juga dalam masa yang sama berhubung dengan WHO, berhubung dengan badan-badan kawal selia yang seumpamanya yang ada di seluruh negara, di seluruh dunia. Sebab yang memantau tentang keberkesanan vaksin ini bukan Malaysia saja.
semua dunia ada NPRA-nya. Seluruh negara mahukan rakyat mereka selamat. Tak ada negara yang mahu rakyat mereka ni. Jadi masing-masing memerhatikan dengan teliti perkembangan secara setiap hari. Setiap hari NPRA menerima data-data klinikal daripada seluruh dunia, menganalisis. Jadi bagi masih gitu juga macam contohnya baru ni isu berkait dengan di Norway. Di Norway dikatakan 23 orang tua mati. Dan sebelum daripada itu mereka menerima vaksin. Jadi apabila dicek, saya cek tadi laporan yang dikeluarkan oleh badan pemantau farmaseutical European berhubung dengan perkara ini, dia telah keluarkan laporan mengatakan bahawa tidak ada kaitan langsung antara vaksin dengan kematian itu. Sebab ia adalah kadar yang biasa kematian di dalam satu populasi. Macam kita rakyat Malaysia semua 32 juta. Setiap hari berapa orang mati? Di Norway misalnya kadar purata kematian orang tua di Norway 400 orang. Jadi untuk 23 orang yang itu baru biasa. Itu adalah biasa. Itu laporan yang keluar setakat ini. Dan sudah tentulah kita pun bertanya untuk vaksin Pfizer saja bukan 1 juta yang telah didos, berpuluh juta dah di seluruh dunia, barangkali dah 30 juta dos. Mengapa di Norway saja yang timbul isu berkait itu? Dan begitu juga isu berkait dengan kematian seorang doktor di Florida. Saya melihat beberapa komen dan kebanyakannya menjurus kepada perkara itu adalah kes terpencil yang barangkali dalam 1 tahun entah 1 atau 2 kes belum tentu lagi ada. Jadi itu adalah perkara yang terpencil dan kita masih lagi menunggu siasatan. Kebiasaannya tiada kaitan pertalian secara langsung, walau bagaimanapun NPRA di dalam soal ini kita memang memperhalusi. Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan surat kepada Pfizer meminta penjelasan secara bertulis berhubung dengan setiap insiden berkait dengan vaksin berkenaan. Saya kira itu SOP-nya dan NPRA sangat vigilant. 3.5 juta sehari, kalau ada trigger saja red flag. Saya rasa tak apalah kalau orang nak kata NPRA Malaysia ni cerewet berbanding seluruh dunia tempat lain. Tak apa, dalam hal keselamatan berkait dengan rakyat kita, tak apa, kita mengambil langkah lebih berhati-hati. YB, ada Lily, lama dia menanti. Lily dari Kuala Lumpur. Hello Lily. Ya, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ringkas dan padat. Silakan. Saya ada 2 soalan mengenai program sukarelawan ICR. ICR. Ya, yang pertama, vaksin yang akan digunakan ke atas sukarelawan ni ialah vaksin dari negara mana? Dan yang kedua, apakah beza antara vaksin dan placebo? Placebo. Okey. Itu saja ya, Lily? Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama. YB? Saya pertama sekali saya kena jelaskan dari segi peranan MOSTI di dalam JKJAV, Jawatan Kuasa Akses jaminan kepada akses vaksin ini lebih kepada perolehan, lebih kepada berkait dengan logistik, berkait dengan komunikasi, berhubung dengan bidang-bidang yang memerlukan kepakaran, pandangan sains berkait dengan ubatan itu sendiri. Saya rasa soalan-soalan itu lebih baik kerana kementerian itu peranan itu dimainkan oleh Kementerian Kesihatan. Walau bagaimanapun untuk menjawab tu saya ada sedikit maklumatlah berkait dengan vaksin yang ICR itu adalah vaksin yang daripada China. Maknanya China mempunyai banyak calon-calon vaksin yang bagus. Jadi dalam banyak-banyak itu yang kita tawarkan adalah apa yang dianggap oleh Kementerian Kesihatan yang bagus untuk dibuat ujian klinikal di dalam Malaysia. Adalah kriterianya, saya rasa yang tu lebih sesuai diberi penjelasan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Manakala soalan berkait dengan antara vaksin dengan placebo. Dia biasanya kalau ujian klinikal dia bagi membolehkan kita mengenal pasti berhubung dengan kesan antara yang penerima dengan tidak penerima. Jadi biasanya diberikan placebo. Ada yang dapat vaksin, ada yang dia tidak mengandungi vaksin. Dia sebenarnya bahan neutral yang tak ada kena-mengena supaya daripada situ dia panggil ujian kawalan. Jadi placebo ni kadang-kadang orang kata air saja ke apa ke. Jadi daripada situ kita dapat kena pasti yang diberi vaksin macam ni kesan dia, yang tak diberi vaksin
Placebo adalah tidak mengandungi vaksin. Jadi perbandingan itu bukanlah sesuatu yang merisaukan, itu adalah merupakan kaedah biasa di dalam mengkaji efikasi satu-satu ubatan dan juga vaksin. Ada sedikit slide ICR yang Faizawati cukup rajin mencariannya. Ini ada maklumat di sini. Harus kita fahami ada dua kementerian di sini dan malam ini kita bersama Musti seperti yang Timbalan Menteri menyebutkan tadi bahawa soal elemen berkait tentang kesihatan ini maka otoritinya adalah berada di bawah KKM, tetapi ini ada sedikit pautan yang sempat kami kongsikan sebab agaknya ramai yang suka nak menawarkan diri menjadi sukarelawan. Kerana itu 2-3 orang bertanya tentang ini. Ramai terutama sekali selepas melihat pada manfaat yang diterima oleh sukarelawan misalnya Sinopharm vaksin di UAE, kemudian begitu juga di Indonesia. Jadi ramai yang barangkali mendapat maklumat daripada kawan-kawan bahawa itu adalah satu benda yang sangat beri manfaat kepada mereka. Wabi, nanti kembali saya ingin tanyakan tentang optional. Katanya tak wajib. Jadi kita pun tak boleh nak paksa, tapi itu dasar yang juga diperkenalkan ataupun disarankan oleh WHO. Jadi optional tak optional ni macam mana kaedahnya selepas kita berehat nanti, YB akan berikan penjelasannya. Jadi jangan ke mana-mana. Bicara naratif bercakap tentang proses vaksinasi COVID-19 ini. Ia satu proses agenda vaksinasi yang terbesar dalam sejarah dunia saya kira, dan sehingga ke hari ini sudah lebih 70 juta yang menerima jab. Katanya ada 2 jab. Ada yang macam mana pelaksanaan? Maksudnya jab pertama, jab kedua masa duduk ke macam mana YB ni? Dia seperti mana saya sebut tadi, vaksin ni ada banyak jenis. Ada yang di Malaysia saja yang kita dah sebut Pfizer, kita ada AstraZeneca, kita ada Sputnik 5, kita ada Sinovac dan sebagainya. Kebanyakan daripada vaksin yang ada di dalam dunia pada hari ini memerlukan 2 jab. Ada juga maknanya 2 kali suntikan. 2 kali suntikan. Maksud 2 kali suntikannya bukan bila kita pergi kita tahan bahu kita kena sekali cucuk kemudian terus cucuk yang kedua. Bukan macam tu. Kebiasaannya proses pembinaan imuniti, penghasilan antibody ini dia ada masa dia, sela masa dia. Jadi kebanyakan daripada pengeluar vaksin dia mengesyorkan tempoh masa antara jab pertama dengan jab kedua. Misalnya untuk vaksin Pfizer, kita cucuk hari ini, selepas 21 hari, tempoh masa yang disyorkan selepas 21 hari untuk jab kedua. Kena datang semula. Jadi kerana itulah kalau sebut tadi untuk batch pertama di dalam end of February ini kita akan terima 1 juta dos. 1 juta dos vaksin Pfizer. 1 juta dos vaksin Pfizer ini adalah untuk 500,000 orang. Kerana setiap masing-masing perlukan 2 dos. Jadi kerana itulah kalau ikut susunannya dari segi susunan jadual pemvaksinan ini, untuk fasa pertama kita akan beri keutamaan kepada mereka yang di barisan hadapan, iaitu frontliners. Jadi lebih kurang semua sekali dalam 500,000. 500,000 ini terdiri daripada, tak silap saya lah, 300,000 petugas kesihatan, kemudian ada anggota keselamatan dan sebagainya yang disusun mengikut senarai keutamaan. Dan setakat ini apa yang dibincangkan yang saya boleh kongsikan kita tidak bercadang, kita terima 1 juta terus kita suntik 1 juta. Untuk memastikan kita dapat yang terbaik supaya kita jab 500,000 orang ini, 500,000 orang ini telah ada simpanan vaksin untuk pada hari yang ke-21, kita tidak ada risiko penghantaran yang lain, belum terima lagi, lewat dan sebagainya. Pada hari 21 kita dapat sudah ada. Jadi kita dah reserve terlebih dahulu. Dan begitu juga vaksin-vaksin yang lain memerlukan 2 dos. Ada juga vaksin yang sedang kita pertimbangkan cuma perlukan 1 dos. Yang ini sedang kita muktamadkan, antara lain CanSino. CanSino ni buatan China, dan juga Janssen. Janssen ni buatan Johnson & Johnson. Ini pun antara vaksin yang insya-Allah kita akan tapi hanya 1 jab. Yang itu perlu 1 jab. Timbul persoalan di sini kerana pertamanya tadi saya sebutkan bahawa pengambilan vaksin ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan, ia menjadi optional. Jadi optional seperkara, adakah juga menjadi optional saya nak Janssen,
sebab satu jab. Apakah itu juga menjadi pilihan rakyat ataupun ditentukan oleh sistem yang ada? Secara umumnya WHO memberi beberapa garis panduan lah, termasuk apa yang disebut tadi, disyorkan supaya dari segi vaksin ini janganlah diwajibkan. Ia supaya masing-masing menerimanya secara sukarela. Jadi itulah pendekatan yang diambil oleh Malaysia. Kita nak orang terima vaksin, tapi kita tak mahu ada unsur paksaan. Biarlah terima dalam keadaan masing-masing terima hakikat vaksin ini baik. Dan cara bagaimana untuk membina keyakinan ini adalah dengan memastikan komunikasi yang berterusan antara kerajaan, khususnya kita punya pasukan yang melaksanakan ini berhubung dengan vaksinasi ini. Manfaat masing-masing tahu, sentiasa diberikan maklumat yang tepat. Sekiranya ada keraguan, ada isu-isu yang timbul, kita memberikan jawapan dengan segera supaya dapat menjawab kebimbangan yang mungkin ditimbulkan. Jadi ini isu di dalam Malaysia. Kita ada 3 golongan. Pertama, golongan yang memang termasuk yang persoal sekarang ni, mengapa lambat, mengapa kita sepatutnya lagi cepat. Ini golongan yang sangat yakin dengan vaksin. Dia nak cepat. Kita ada satu golongan lagi yang bukannya, dia bukan anti vaksin, tetapi kerana maklumat-maklumat tertentu yang dia tidak pasti dan sebagainya. Ini kita sebut sebagai vaksin hesitant, golongan yang masih ragu-ragu, yang perlukan lebih banyak maklumat. Ini yang perlu kita sentiasa bekalkan. Ada sebahagian lagi yang memang dah berpatah arang, bergerak rotan. Memang tak maulah. Kita apa yang kita boleh buat supaya janganlah dihasut disebarkan maklumat yang bukan-bukan disebar maklumat bukan-bukan. Misalnya kata ada saya baca tu, ada yang kata siapa kematian melibatkan angka yang pelik-pelik jadi sebahagian bukan maklumat yang betul. Macam-macam. Hari ini ada cerita juga pasal mas ada chip dari Yahudi. Itulah saya tengok ada buat masuk nano partikel, boleh remote control manusia ni. Saya rasa Encik Ahmad memanggil ingin bertanya tentang soalan ini dan sudah pun dijawab, tapi saya beri ruang sedikitlah. Terputus sudah. Mungkin dia sebab kebetulan masa YB tengah menjawab tu, Encik Ahmad nak bertanya soalan tentang ini. Barangkali saya boleh tambah sikit. Tadi saya sebut fasa pertama. Fasa pertama apabila kita sudah selesaikan frontliners, keutamaan kedua adalah golongan yang perlu kita lindungi. Berisiko. Sangat berisiko. Misalnya orang tua-tua, ayah, mak kita. Mereka ni saya difahamkan ada di kalangan kita sampai peringkat takut sangat-sangat. Takut sebab memang kita ketahui golongan yang berisiko adalah golongan tua. Mereka ni perlu dilindungi. Dan begitu juga kategori yang mempunyai penyakit-penyakit yang sangat berisiko sekiranya mereka dijangkiti oleh COVID-19. Jadi ini diberi keutamaan. Jadi pada fasa kedua adalah golongan berisiko. Dan yang ketiga adalah yang lain-lain lah. Dalam 60%. Yang tu mungkin mulai fasa sekuan ketiga 60% mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Yang boleh saya sebut secara umumnya yang tidak akan divaksin adalah 18 tahun ke bawah. Yang kedua adalah mereka yang mempunyai sejarah alahan. Jadi biasanya kalau kita rasa was-was ataupun kita mempunyai sejarah berkait dengan kita alahan dan sebagainya, kena banyak konsult, beritahu doktor. Jadi doktor tidak akan sewenang-wenangnya cucuk kita. Jadi insya-Allah kita sangat berhati-hati. Kita pun tak mahu apa-apa insiden yang menyebabkan rakyat menjadi kurang yakin tentang proses vaksinasi ini. Dan yang ketiga mereka yang mengandung. Ibu mengandung. Sebab yang penting kita mahu keyakinan kepada rakyat bahawa ini adalah yang terbaik. YB, bila kita mengatakan sasarannya adalah 70% penduduk Malaysia, itu gambarannya puluhan juta itu. Jadi saya bayangkan dan proses vaksin ini sampai berperingkat-peringkat. Tentulah ada penjadualannya dan kalau bila perhitungan saya ada membaca tu, kalau dibuat unjurannya mungkin 7,500 orang sehari yang akan menerima vaksin ini. Itu massive mobilization itu. Itu sedikit. 7,500 orang sehari sangat sedikit. Kita untuk sasaran kita sekurang-kurangnya kita capai 70% herd immunity yang kita perlukan. Dan tempoh yang kita cuba rancang dalam tempoh setahun. Maknanya sehingga Mac tahun depan, mungkin kita start end Februari, Mac tahun depan. Dan itu melibatkan bilangan puluhan ribu
ratusan mungkin setiap hari. Dan kerana itu jawatan kuasa jaminan akses kepada vaksin ini telah melalui dia ada satu jawatan kuasa khas yang menyiapkan pelan imunisasi. Imunisasi kebangsaan yang melibatkan aspek dari segi senarai penerima, siapa keutamaan, kampung mana, negeri mana, kemudian dari segi pusat-pusat simpanan vaksin, pusat vaksinasi dan sebagainya. Tak salah saya pusat vaksinasi saja setakat ini yang telah dikenal pasti melibatkan lebih daripada 600 di seluruh yang dah ada senarai. Yang kita sedang senaraikan, ia melibatkan sebahagian penggunaan dewan dan sebagainya, dan ada mungkin melibatkan penggunaan stadium. Ya, kalau ramai stadium, sebab kita tak mahu dalam proses kita nak buat vaksinasi nanti ada berkumpul bersesak-sesak. Jadi itu menggagalkan SOP kita kan. Jadi kerana itu kita mahu proses ini boleh dilaksanakan dengan tenang, tersusun. Jadi ini melibatkan juga latihan kepada ramai yang akan menjadi jentera di dalam melaksanakan vaksinasi ini. Saya sebutkan di awal tadi, ini adalah proses vaksinasi yang terbesar dalam sejarah negara dan dunia. Jadi apabila kita menyasarkan 70% penduduk Malaysia untuk tempoh sekitar setahun begitu, bayangkan proses kehadiran mereka ke pusat vaksinasi ini. Bagaimana kami akan mengetahui bahawa masanya saya kena datang besok, saya kena datang lusa. Bagaimana seluruh proses itu akan digembling dalam sistem yang ada, akan ditangani oleh Yang Berhormat. Sejurus selepas kita berehat seketika. Okey, dalam minit-minit keemasan yang berbaki ini bersama Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Yang Berhormat Ahmad Amzad Hashim, saya timbulkan persoalan tadi dan saya rangkumkan juga dengan beberapa komen persoalan yang dibicarakan di dalam Facebook. Misalnya Syafiq Syafi'i mengatakan nak menyampaikan ke Sabah Sarawak ni apa ceritanya ni? Ini logistik yang akan dibicarakan. Juga Zack di Kayangan pula bertanya, kita ada 32 juta penduduk, kenapa satu batch yang pertama ni hanya 1 juta? Saya membayangkan mobilisasinya kerana kita nak menyasarkan 70% dalam tempoh setahun. Jadi orang datang dulu, kemudian saya nak tahu jadual saya nanti YB macam mana, Syed Munawar ni dekat mana, ini macam mana semua maklumat ni orang akan tanya banyak kali pada YB ni. Macam mana kita nak akses maklumat ni? Semua maklumat ini akan dibekalkan kepada penerima dan memang Kementerian Kesihatan Malaysia khususnya mempunyai database lengkap berhubung dengan perkara ini. Dan satu yang saya boleh kongsi dengan rakyat semua adalah bahawa operasi vaksinasi ini bukan merupakan semata-mata melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Musti. Ini adalah usaha bersepadu menggembelingkan hampir ke semua kementerian terlibat. Ada yang tanya pasal apa Menteri Agama pun selalu ulas pasal vaksin. Kerana ada peranannya. Begitu juga KKMM dan juga kementerian-kementerian lain, Kementerian Sumber Manusia dan sebagainya. Jadi semua sumber-sumber yang ada di dalam kerajaan melibatkan pelbagai kementerian dan jabatan disusun supaya program vaksinasi ini dapat dijayakan. Jadi insya-Allah kita mempunyai sistem pemantauan, antara lain sekarang ni ramai yang dah pakai MySejahtera. Jadi MySejahtera ni akan di-upgrade lagi. Di situ kita akan menerima maklumat mungkin sampai ke satu tahap peringatan akan sampai di telefon masing-masing. Pergi vaksin, jadual kamu hari ini dan sebagainya. Dan satu lagi saya ingin maklumkan tadi berhubung dengan barangkali hari ini kita ada ikut jadualnya kita kena hadir tetapi kita rasa was-was dan sebagainya. Jadi kita tak mahu. Tapi satu hari nanti mungkin kita berubah fikiran. Kita insya-Allah ada mekanismenya. Supaya kita seperti mana yang kita sebut tadi, kita tak nak paksa. Tapi dalam masa yang sama rugilah kalau tak divaksin. Jadi bila sampai masanya kita rasa yakin, insya-Allah ada ruang. YB, ada orang cepat tanya dia kata berapa nak kena bayar ni kalau nak beratur vaksin besok ni? Dalam konti saya pun tanya, berapa YB? Kata RM70, 100, 300, macam-macam ceritalah keluar dekat luar. Sebenarnya ini telah dibentang masa bulan Jawan tahun lepas lagi. Kita pun dah beritahu bahawa kerajaan dalam proses ini adalah kepentingan rakyat kita. Perkara berkait dengan nyawa, berkait dengan kesihatan rakyat, kerajaan tidak akan mengambil pendirian demi kepentingan rakyat. Perkara ni perlu diberi secara percuma.
percuma untuk semua rakyat percuma. Rugilah kalau tak pergi. Kerajaan tanggung. Tak ada, kerajaan tanggung seperti mana yang sebelum ini Disember misalnya yang Mak Berhormat Perdana Menteri memaklumkan bahawa kita telah ada 83% dan untuk 83% melibatkan kos lebih kurang 2.05 bilion. Ini kerajaan bayar. Rakyat tak bayar-bayar. Malah melalui belanjawan yang sama bagi menggalakkan lagi, barangkali ada yang merasa tak yakinlah dengan vaksin yang diberikan oleh kerajaan mahu dapatkan sendiri melalui swasta dan sebagainya. Kita sediakan pula peruntukan melalui pencukaian yang mana mereka yang vaksin sendiri boleh claim. Supaya kita nak supaya rakyat tidak terbeban. Dan atas setiap orang kalau saya boleh kongsi jangkaannya dengan kos yang pembelian yang kita buat secara pukul ratanya atas setiap orang kerajaan menanggung dalam RM77 yang mana kos itu sebenarnya kita agak selesa berbanding dengan apa yang kita dengar laporan di negara-negara lain. Jadi ini adalah suatu kesempatan semua rakyat harus mengambil tindak balas. Kena download ini MySejahtera ni kerana itu kunci kawalan data diri yang boleh memastikan YB. Kita ada banyak kaedah untuk tracking perkara ini, tetapi yang paling mudah sekali adalah dari segi penerimaan pun kita tengok dari segi database MySejahtera setakat ini sebanyak lebih daripada 20 juta rakyat Malaysia telah menggunakan MySejahtera. Jadi kita mempunyai satu sistem yang kita tak bercadang nak memperkenalkan yang lain pula. Jadi nanti menyusahkan rakyat supaya platform yang ada pakai atas platform yang ada. Walau bagaimanapun kerajaan sedang meneliti segala cara supaya boleh memudahkan rakyat. Berhubung dengan logistik penghantaran vaksin ke Sabah dan Sarawak ini adalah perkara yang telah disusun oleh kerajaan. Sebenarnya kalau saya boleh kongsi, ada yang kata vaksin Pfizer ni susah nak hantar dan sebagainya, pernah melibatkan suhu spesifik. Ini semua telah diambil kira. Dan kita tidak ada isu berkait dengan perkara itu, telah ditangani dengan baik dan insya-Allah Sabah dan Sarawak pun akan menerima bekalan vaksin. Tidak ada bezanya seperti Semenanjung. Kita akan insya-Allah sama dari segi. Soal logistik itu mungkin telah ditangani, tapi saya membayangkan kalau mereka yang tidak punya capaian MySejahtera ni kalau di pedalaman itu dia ada kaedahnya. Dia ada kaedahnya yang saya rasa tak perlulah saya perincikan dalam tempoh masa yang amat singkat ini. Mungkin yang boleh saya kongsikan seperti mana saya ada sebut tadi, CanSino Johnson adalah antara vaksin yang perlukan satu dos saja. Mungkin di kawasan pendalaman ini adalah pilihan yang baik supaya tak perlu berulang kali. Kadang-kadang bukan senang nak pujuk orang. Dia dah kena sekali, dia rasa sakit, cocok tak nak cocok sekali lagi dan sebagainya. Jadi kita ada pilihan yang seperti itu. YB ramai juga yang menganggap bahawa okeylah lepas ni dah jab vaksin ni, okeylah back to old normal. Dia balik kepada normal lama. Ini perlu kita seperti mana yang kita ketahui seluruh dunia sedang melakukan vaksinasi dan tujuannya untuk mencapai herd immunity. Herd immunity ni maksudnya apabila kita capai peratus tertentu, jadi kuman ni dia susah dia nak menular. Jadi untuk capai tempoh masa itu memerlukan satu tempoh masa yang kita perlukan pemantauan. Seeloknya jangan kita terlalu cepat baru cocok dah rasa selesa, tak boleh. Dia boleh pergi cari kedai makan lah. Amalkan SOP dan kerajaan sentiasa memantau sampai tahap ni. Walau bagaimanapun kita telah melihat isyarat-isyarat yang baik berdasarkan data-data daripada negara-negara yang telah terlebih dahulu melakukan vaksinasi. Ada petanda yang baik bahawa vaksinasi itu membantu di dalam mengembalikan perlindungan rakyat, nampak dari segi pengurangan dari segi penularan COVID-19. Dan pastinya kesempatan ini juga kira mempertegaskan lagi YB mungkin pesan-pesan awal menjelang kepada proses vaksinasi ini kepada rakyat kita. Apa yang boleh perkara utama yang harus diambil perhitungan? Saya rasa elok untuk saya bagi nasihat yang umum lah, seperti mana yang diketahui COVID-19 masih lagi angkanya tinggi dan saya ingin bagi pesanan umum supaya teruslah menjaga SOP, teruslah jaga SOP.
negeri-negeri yang tak disangka mencatatkan kadar penularan tertinggi. Misalnya saya daripada Terengganu. Saya terkejut tiba-tiba Terengganu pecah rekod sebagai negeri yang mempunyai kadar penularan yang tertinggi. Dan saya bercakap dengan pegawai kesihatan, pengarah kesihatan di sana. Memang rasa macam seolah-olah tak penting, tak berapa ambil berat berkait dengan SOP ini adalah antara perkara yang menyumbang. Jadi saya rasa sangat penting kita lindungi diri kita. Kita ada satu tema yang kita popularkan berhubung dengan ni, lindungi diri. Kita melindungi diri kita, dalam masa yang sama ia melindungi diri semua. Kerana meskipun kita telah divaksin, hakikatnya mereka yang bawah umur 18 tahun, mereka yang mengandung dan mereka yang punya alahan tidak akan menerima vaksin ini. Jadi mereka perlu dilindungi. Mereka harus dilindungi. Jadi tanggungjawab kita adalah untuk cakna dan kita kena lawan semua misinformation yang ada. Saya kira itu tanggungjawab kami di media, kerana banyak sangat perkongsian yang sebenarnya tidak berlandaskan kepada fakta sains dan hanya kerana sensasi semata-mata. Jadi tanggungjawab kita menjelaskan apa yang seharusnya difahami. Terima kasih YB. Terima kasih kepada semua penonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.